Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan sambung lagi dalam kelas kita Safinatun Najah, menggunakan terjemahan lah yang saya buat. Saya sediakan terjemahan ni, dan insya-Allah hari ini kita akan khatamkan kitab Safinatun Najah ni, insya-Allah lah, biiznillah. Jadi saya mohon maaf awal-awal dulu kalau kata kelas kita terlajak lambat sikit lah kan. Sebabnya yalah, insya-Allah kalau kita sambung lagi akan datang, bab dia sikit saja. Bab dia sikit saja, tak banyak pun. Cuma bila dia ada 3 bab ni nampak macam banyak lah. Dia hari ni kita akan bincangkan tentang jenazah, tentang zakat dan tentang puasa, insya-Allah. Baik, jadi kita tengok terus kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab jenazah. Sebelum tu kita masuk kepada tentang bab antara solat berjemaah antara imam dan makmum. Jadi hari ni kita masuk tentang jenazah, satu bab yang lain lah, satu bab yang berbeza. Baik. Kitab jenazah. Okey, baik. Jadi jenazah ni ialah bermaksud mayat itu sendiri. Mayat itulah yang dipanggil dengan jenazah. Mayat tu dipanggil dengan jenazah. Baik, kewajipan orang hidup terhadap orang mati. Ini kewajipan kita yang masih hidup terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi apa yang wajib kita buat untuk dia? Wajib ini ialah dinamakan wajib kifayah. Fardu kifayah, itu kita sebut fardu kifayah. Maknanya orang lain buat, kita tak payah buat lah. Bukan orang lain mandikan, dia semua kena mandikan. Jadi fardu ain, tidak, fardu kifayah sahaja. Baik, kita tengok. Fasal yang menjadi kewajipan ke atas orang hidup kepada mayat ada 4 perkara. Yang pertama apa? Memandikannya. Memandikan dia. Wajib ni wajib kifayah ya, maknanya fardu kifayah lah. Dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib tu sama. Tak ada beza. Jadi bila ada orang dah mandikan, maka tak perlu dah untuk kita mandikan dah. Memandikannya, iaitu mayat yang mati selain dari mati syahid. Jadi kita kita memandikan dia. Kita tengok mayat tu jenis apa. Kalau dia mati syahid, apakah maksud mati syahid? Yakni dia mati memang betul-betul di medan peperangan melawan atas dasar menegakkan Islam. Tak kisahlah sama ada lawan dia tu lawan orang kafir ataupun lawan dia tu orang Islam, tetapi mestilah orang Islam tu dia yang kita kata mengingkari benda-benda yang boleh kita perangi. Kalau kita tengok dalam hadis 40, kita tak boleh menggugurkan atau menjatuhkan darah seseorang Muslim melainkan dengan hak, melainkan dengan atas kita kata panduan yang diberikan oleh Islam, seperti hukuman hudud. Hukuman hudud, hukuman apa lagi? Hukuman qisas, ta'zir dan sebagainya. Jadi mati syahid ni dia memang betul-betul mati ketika berperang. Adapun mati disebabkan kita kata penyakit, wabak, apa lagi, mati disebabkan beranak dan sebagainya, maka itu mendapat pahala orang yang mati syahid. Bukan dia mati syahid secara kita kata hakikatnya dia mati syahid, bukan. Dia dapat pahala orang yang mati syahid tu dia dapat. Tak sama. Jadi kalau macam tu, kita tak payahlah pergi berperang di jihad di medan perang, kan? Boleh mati, kita kata mati sama ada dengan wabak saja ataupun mati disebabkan beranak. Jadi tak sama. Cuma pahala dapat. Itu dipanggil mati syahid, secara kita kata dapatlah pahala. Tu.
Baik, yang kedua mengkafankannya. Jadi orang yang mati disebabkan wabak, disebabkan beranak dan sebagainya itu mesti dimandikan. Yang kedua mengkafankannya. Jadi kafan ni itu kita faham bahawa kita balut dia dengan satu pakaian. Pakaian yang macam mana? Disebut. Sekurang-kurang kafan menggunakan satu kain yang menutupi aurat mayat. Paling kurang satu kain. Jadi yang afdalnya guna 3 lah. Yang afdalnya guna 3. Kalau lelaki 3, yang perempuan dia ada tambah dengan kepala tudung dan sebagainya lah. Kan? Yang ni atas pendapat yang asah di dalam Raudatul Talibin. Pendapat yang asah di sisi Imam Nawawi dan juga Syarah Al-Muhazzab bagi Imam Nawawi. Dia paling kurang satu kain yang menutupi aurat mayat tersebut. Jadi ada satu kisah sahabat yang mana sahabat tu bernama Mus'ab bin Umair, tak silap. Dia ni seorang yang kaya. Yang kaya dia tu hampir menyamai kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni lagi kaya lah. Dia memang masyhur dengan kekayaan. Mus'ab bin Umair ni disebabkan dia keturunan dia memang kaya. Jadi Mus'ab bin Umair ni bila nak masuk Islam, keluarga dia membekukan harta dia. Maka dia jadi orang yang miskin. Bila jadi orang miskin, maka dia tak banyak harta lah. Tapi dia memang keturunan orang kaya. Ketika mati di medan perang, ketika itu hadis ni riwayat Bukhari. Ketika mati di medan perang, jihad lah, mati syahid. Ketika itu nak dipakaikan pakaian kepada dia, nak ditutupkan dengan kain, maka tak cukup kain tu. Kain tu tak cukup. Kain tu tak cukup. Bila tutup dekat kepala nampak kaki, bila tutup kat kaki nampak kepala. Maka ketika itu Abdul Rahman bin Auf yang ada di situ berkata, betapa sedihnya aku kan. Ketika ini sedangkan ketika hidup kamu di dunia sebelum sebelum masuk Islam dan dengan keturunan yang kaya, di akhir hayat tak juga dapat kain yang cukup untuk menutup auratnya ketika meninggal. Jadi Abdul Rahman bin Auf tu menangis lah. Maknanya orang yang kaya pun tak menjamin dia punya, kita kata, pengakhiran dia tu dia boleh dapat pengakhiran yang kita kata senang lenang lah. Cuma memang Mus'ab bin Umair ni dia mati syahid lah. Tu kisahnya lah. Baik, yang ketiga mensolatkannya. Wajib solat untuk selain orang yang mati syahid. Selain mati syahid, kita tak solatkan dia lah. Tak solatkan dia. Dan juga bayi yang gugur yang belum cukup bulan. Apa maksud belum cukup bulan? Maksud belum cukup bulan ialah dia tidak ada, biasanya sebelum 4 bulan. Sebab apa sebelum 4 bulan? Sebelum 4 bulan ialah belum lagi roh ditiupkan kepada tubuh dia. Ketika masuk 4 bulan, maka malaikat akan memasukkan roh ke dalam tubuhnya. Itu ada hadis dalam hadis 40 juga. Hadis 40 ni saya ada kita bincangkan lah. Kita buat daurah itu pada hari Ahad lah. Cuma daurah tu dia ada inilah, ada 2 kitab. Tu insya-Allah lah, siapa yang join tu dia tahulah, ataupun siapa yang dah pernah belajar kan. Baik, jadi yang belum cukup bulan ni apa dia? Tiada tanda hidup dan belum zahir kejadian dia. Maknanya biasa sebelum 4 bulan ni memang tak ada tanda hidup kan. Ataupun dia lahir dalam bentuk yang cukup, tapi memang tak adalah biasanya sebelum 4 bulan. Tu. Mengebumikannya, yakni memasukkan mayat dalam keadaan pihak kanan menghadap ke arah kiblat. Maknanya dia punya rusuk yang kanan, ni cermin kamera tu dia ni kan. Ni kanan saya lah. Saya punya kanan. Maka kanan rusuk ni saya menghadapkan ke arah kiblat. Itulah cara kita kebumikan. Bukan kepala menghadap ke arah kiblat. Tu Seterusnya cara memandikan jenazah. Fasal. Cara memandikan minimumnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dan yang paling sempurna mandiannya adalah mencuci 2 kemaluannya, yakni kubul dan dubur. Menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukkannya. Maknanya kita ambilkan wuduk untuk dia lah. Mana boleh mayat ambilkan wuduk. Kan? Menggosokkan tubuh badan dia dengan daun bidara supaya ada bau wangi lah. Kan?
dan disiram 3 kali ke atasnya dengan air. Daun bidara ataupun kita kata apa panggil tu? Uh, Allah lupa dah. Biasa orang buat tu kan. Uh, tak ingat. Bila dengar orang meninggal barulah kita ingat benda tu. Bila nak sebut betul-betul tak ingat. Kalau siapa ingat boleh tuliskan tu. Dia Tok Wangi kan tu apa panggil tu? Allah Akbar, lupa. Okey. Tu cara memandikan jenazah. Minimum dia maknanya yang kita kata nak bagi lepas lah kira mandi tu. Itu ratakan air ke seluruh tubuh dia. Macam kita mandi wajib lah kan, rata air ke seluruh tubuh, cuci betul-betul. Tapi nak yang lebih sempurna, cuci dua kemaluan dia betul-betul kan. Kemudian hilangkan kotoran dekat hidung kan, dalam hidung tu, bagi wuduk, bergosokkan dengan daun bidara, siram 3 kali. Itulah. Pahala lebih lah. Mandi ni pahala untuk kita. Mandi ni pahala untuk kita. Bagi mayat tu dah tak ada dah. Bukan kata kalau mayat tu dia tak dimandikan dia dapat dosa, bukan, kita yang dapat dosa. Tu. Cara mengkafankan jenazah. Fasal, sekurang-kurang kafan adalah kain yang menutupi atau pakaian yang menutupi semua badan. Tu tadi kita masuk dalam tu kan, yang mewajibkan kita, kewajipan kita ke atas mayat. Salah satunya mengkafankan dia. Itu sekurang-kurang kafan adalah pakaian yang menutupi semua badannya. Dan yang sempurna bagi jenazah lelaki adalah 3 lapis kain. Maksudnya sempurna ni maknanya dapat pahala lebih lah. Afdalnya 3 lapis kain. 3 lapis kain, dan satu kain tu mestilah menutupi semua badan. Paling kurang. Dan untuk wanita adalah sehelai kain, iaitu untuk baju kurung. Baju jenazah, maknanya baju kurung tu kita panggil, bukan macam baju kurung Melayu kita tu. Kan? Dia tak kisahlah macam mana pun. Cumanya dia tutup atas dan bawah. Tu maksud dia lah. Khimar, penutup kepala ataupun kain tudung. Kain tudung lah tutup di kepala dia. Kan? Kemudian izar. Izar ni sarung bahagian bawah. Dan 2 helai kain. Ni kita panggil nak dapat yang sempurnanya lah. Tapi sekurang-kurang tutup semua badan. Sekurang-kurang tutup semua badan ya. Baik. Jadi kalau ada soalan tanya je lah. Jadi bab jenazah, bab zakat ni dan bab puasa saya tak banyak letak huraian. Sebab dia kalau kita letak panjang-panjang, dia jadi lagi panjang. Kan? Dia tak boleh nak pendek dah. Tapi kalau buat semayang, boleh adjust lagi. Boleh adjust lagi, nak bagi pendek sikit, nak bagi panjang sikit. Okay. Tapi buat jenazah ni dia jadi panjang. Dia akan masuk isu yang kita kata lebih kita kata lebih luas lah. Kan? Jadi benda tu dia dia tak jadi fiqh yang asas dah. Dia jadi fiqh yang kita kata khususiat kan. Okay. Itu kita akan masuk pada kitab yang seterusnya lah, insya-Allah lah, tengoklah nanti kan. Baik, rukun solat jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Solat jenazah fardu kifayah, memandikan mayat fardu kifayah. Maknanya yang wajib kita buat kat atas mayat tu lah, sekali dengan semayang tu. Rukun solat jenazah ada 7. Dalam semayang jenazah kita ada 7 rukun. Yang pertama niat. Macam mana kita nak niat solat jenazah? Usalli usalli ala hadzal mayyiti. Itu kalau mayat tu laki. Kalau mayat tu perempuan, usalli ala hadhil mayyitati. Okey. Kemudian kita sebutkan dalam niat kita tu arba'a takbiratin. Itu tak sebut pun tak apalah. Tapi kena sebut fardhu kifayatin atau fardhul kifayati. Fardhul kifayati. Kan? Itu fardhu kifayatan. Jadi tengoklah kan. Kemudian lillahi ta'ala. Jadi yang wajib kita sebut ketika niat usalli, kemudian ala hadzal mayyiti, kemudian fardhu kifayati. Tu. Maknanya kalau mudah nak bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini empat takbirat, 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Taala kan. Kemudian selepas niat, maka kita akan lakukan 4 takbir. Termasuk takbir yang mula-mula takbiratul ihram tu kan. Kan kita takbir Allahu Akbar,
maka kita akan baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, kita takbir lagi, Allahu Akbar, kita baca selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Paling sempurna kita baca selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Tak perlu Sayyidina pun tak apa. Itu yang lebih yang warid, yang ulama sebut lebih afdal, kita tak sebut Sayyidina lah. Kan? Kemudian Allahu Akbar, takbir kali ke-3. Maka kita baca doa untuk mayat. Kemudian kita takbir kali ke-4, Allahu Akbar. Boleh kita beri salam ataupun kita nak doa sebelum tu pun boleh, tak ada masalah. Itulah secara ringkas dia. Jadi solat jenazah ni kita tak selalu buat. Tak selalu buat kan. Bila orang meninggal boleh kita buat. Tak boleh buat begitu je. Kan? Yang kedua 4 takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Jadi solat jenazah ni dia berdiri je, dia tak ada rukuk, tak ada sujud dan sebagainya. Tu. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima membaca salawat kepada Nabi SAW setelah takbir kedua. Yang keenam mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Boleh kita doa dengan contoh kalau mayat tu mayat lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sebanyak 3 kali. Ataupun kita tambah lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ataupun tambah lagi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi itulah banyaklah doa lah kan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran kan. Allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad kan. Wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbal abyad min ad-danas. Tu kan. Ada lagi, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Tu banyaklah doa tu, cubalah hafal kan. Sebab apa kita nak baca doa-doa ni? Sebab kita nak semayang, kita tak boleh baca doa Melayu. Walaupun kita kata kita nak rasa lebih menghayati doa tu, dan lebih kita kata lebih rasa nak meminta tu, kita nak doa Melayu dalam sembahyang jenazah tak boleh. Habis sembahyang jenazah tu boleh. Jadi kena hafal lah, cuba hafal kan. Sebab mana tahu kita ada ahli keluarga kita mungkin akan pergi dulu, jadi kita yang bertanggungjawab semayangkan untuk dia. Maka apa salahnya hafal kan. Baik. Kemudian akhir sekali salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi kan. Tu sunat juga dipalingkan ke kepala ke kanan dan ke kiri. Cuma kadang-kadang kita kekok lah kan. Biasa semayang biasa tu kita duduk kan, tahiyat awal, tahiyat akhir, kita bagi paling kanan kiri. Baik. Seterusnya cara mengebumikan jenazah. Fasal, mengebumikan jenazah sekurang-kurangnya adalah lubang yang menutup bau dia. Paling kurang macam itulah. Dan melindunginya dari binatang buas. Kalau tidak, kena buat semula lah kan. Sebab itu tak cukup. Sekurang-kurang dia lubang yang menutup bau dia dan melindungi dari binatang buas. Kalau tak jadi, maka kena kebumikan semula. Kalau biar je, maka tak selesai lagi fardu kifayah tu. Yang paling sempurna, maknanya yang lebih pahala afdal, adalah qamah. Apa maksud qamah? Maknanya lubang kubur tu, liang tu kan, lubang kubur tu seukuran manusia yang berdiri melambai tangan. Maknanya kalau kita berdiri daripada tapak kubur tu, kita angkat tangan macam ni kan, sampai macam tu lah, tinggi tu kan, tinggi. Yang paling sempurna lah. Tapi paling kurang lubang yang tutup bau dan lindungi dari binatang buas. Maknanya binatang buas tak boleh korek kan. Tapi paling sempurna macam tu lah. Biasanya memang dia buat tinggi macam tu pun. Dan bastah. Bastah ni maknanya dia luas, sedikit luas lah, bukan sempit. Orang kata apa, lubang tu memang cukup muat satu badan je. Sebab tu kalau nak kebumikan, mesti nak ada orang masuk tu kan, ke dalam kubur tu kan. Maknanya paling kurang tu boleh 2 orang luas dia macam ni kan. Tu. Jadi janganlah buat sempit sangat kan. Baik, kemudian pipinya diletakkan di atas debu tanah. Maknanya bila dibaringkan mayat tu, dia akan mengiring ke arah kanan. Ke arah kanan dia tu mengarah ke arah kiblat. Jadi pipi dia kita letak apa nama kita panggil tu, lapikkan dengan debu tanah. Maknanya kita kepal-kepalkan. Biasanya ada orang buat tu, ada orang tahu. Orang yang biasa kebumikan dia tahu benda tu. Dan wajib dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tak ada hadapkan ke arah kiblat, maka perlu dikorek semula, dihadapkan semula. Tu. Habis.
Menggali semula mayat. Kenapa digali semula mayat? Okey. Mayat digali semula jika memiliki 4 sebab. Okey, sekejap ya. Baik, ada masalah sikit. Baik. Okey, tak apa. Mayat digali semula jika memiliki 4 sebab. Okey. Yang pertama, untuk dimandikan jika mayat belum berubah. Tu. Ya, ya.